Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, untuk bahagian yang kedua ini kita akan melihat ekonomi bidangan luaran. Kalau sebelum ini, video sebelum ini kita melihat ekonomi bidangan dalaman. Okey, apa itu maksud ekonomi bidangan luaran ni? Iaitu peningkatan kecekapan firma yang melibatkan pengurangan dalam kos per unit pengeluaran berpunca daripada faktor luaran sesebuah firma apabila industri berkembang secara keseluruhan ataupun apabila sesebuah firma itu mengembangkan saiz skala pengeluarannya secara keseluruhan. Jadi ada 4 keyword penting dalam takrifan ekonomi bidangan luaran. Yang pertama sekali peningkatan kecekapan, yang kedua pengurangan kos per unit, yang ketiga faktor luaran, dan yang keempatnya perkembangan industri ataupun skala pengeluaran. Okey, seterusnya kita terus tengok kepada poin yang seterusnya. Okey, ekonomi bidangan luaran kita dah tengok sebentar tadi. Kita just go through pada kesan ekonomi bidangan luaran ni ke atas kedua kos purata jangka panjang LRSC . Okey, dia digambarkan oleh kedua kos purata jangka panjang yang akan beralih ke bawah secara selari . Okey, peralihan kedua LRSC ataupun kedua kos purata jangka panjang ini bila dia beralih selari ke bawah, dia melibatkan peralihan daripada kedua LRAC 1 ke bawah ke LRAC 2 seperti yang ditunjukkan oleh gambar rajah. Okey, jadi jelaslah kesan ekonomi bidangan luaran ke atas kedua ni mengurangkan kos per unit pengeluaran secara keseluruhannya yang melibatkan peralihan keluk ke bawah. Okey, antara penentu ekonomi bidangan luaran yang pertama sekali ialah ekonomi buruh, ekonomi teknologi maklumat, ekonomi integrasi dan ekonomi pemusatan. Okey, kita tengok sesatulah. Yang pertama sekali ekonomi pemusatan. Apa maksud ekonomi pemusatan ni? Pemusatan firma-firma di kawasan perindustrian, dia memudahkan kerajaan untuk menyediakan pelbagai kemudahan prasarana seperti kemudahan bekalan air, bekalan elektrik, dan juga mungkin ada sistem pengangkutan, sistem jalan raya dan kemudahan-kemudahan lain yang berkaitan dengan persekitaran pemusatan industri tersebutlah. Jadi bekalan input ni sudah pasti lebih mudah disalurkan dan diperolehi. Jadi industri yang berkaitan juga bila ada berlaku pemusatan menyebabkan satu industri yang sama, jadi dia boleh dia boleh mengintegrasikan antara setiap kawasan yang berkaitan dengan industri. Contoh sebagai macam kalau industri ada kilang, dalam satu industri ada kilang membuat kasut, so di situ juga ada kilang memproses getah, ada kilang menjahit tapak kasut, contohlah. Jadi satu industri yang terlibat dalam sektor yang sama lah, mungkin memudahkan pengeluaran dan akan mengurangkan kos per unit secara keseluruhan. Itu faedah ekonomi pemusatan. So dia akan menggalakkan pelbagai jenis perkhidmatan lain juga akan tertumpu ke kawasan pemusatan tersebut. Jadi kesannya akan mengurangkan kos per unitnya. Yang keduanya, ekonomi luarannya juga datangnya daripada ekonomi buruh. Perkembangan industri dia menggalakkan pembangunan dan juga latihan tenaga buruh secara besar-besaran juga. Misalnya macam pembangunan industri ICT, dia telah menggalakkan ramai pelajar akan mengikuti kursus-kursus ICT yang disediakan oleh institusi pendidikan. Jadi bahagian sumber manusia mungkin akan lebih dibangunkan untuk menggalakkan lagi supaya bekalan tenaga buruh yang terlatih, berkemahiran dan inovatif dapat dibekalkan, dapat disediakan dengan lebih baik lagi dengan latihan-latihan, pusat-pusat kemahiran dan sebagainya disediakan dengan sistematik . Jadi ini akan mengurangkan kos per unit kerana pengurangan kos untuk melatih tenaga buruh. Okey, jadi
Ini antara faedah-faedah ekonomi bidangan luaran dari segi buruh tu. Akan mengurangkan kos per unit. Okey, yang ketiga adalah faktor ekonomi, teknologi dan juga maklumat. Perkembangan industri ni dia menggalakkan aktiviti penyelidikan dan pembangunan ataupun kita panggil R&D untuk membaiki kaedah pengeluaran dan seterusnya penghasilan barang yang lebih berkualiti berbanding sebelum kan. Jadi itu satu. Yang kedua, kemajuan teknologi akan menguntungkan firma lah, kerana kemajuan tingkat teknologi ini akan meningkatkan daya pengeluaran firma-firma yang ada lah. Dan juga satu lagi maklumat terkini yang berkaitan dengan keluaran produk, pemasaran dia, kaedah pengeluaran baru, dia mudah diperoleh melalui sebaran maklumat yang tersedia tu. Terutama dari segi kemudahan sekarang lah, macam kita tahu kemudahan ICT kan yang begitu mudah dicapai, kemudahan lain-lain internet dan sebagainya, itu semua mengurangkan kos per unit kalau berbanding dengan zaman yang tidak ada IT, sistem jaringan internet ni seperti sebelum ni. Zaman-zaman dulu lah kan susah sebab penyebaran maklumat berdasarkan kepada maklumat papan iklan ataupun surat khabar dan sebagainya, majalah begitu dia. Tapi sekarang ni mudah, semua berada di hujung jari saja. Okey, jadi kos per unit semakin berkurang lah. Itu faedah luaran yang dari segi maklumat dan teknologi. Okey, yang keempatnya ialah ekonomi integrasi. Ekonomi integrasi juga boleh menyumbang kepada pengurangan kos per unit dan seterusnya menyebabkan firma menikmati faedah ekonomi luaran. Kos pengeluaran dapat dikurangkan lah melalui integrasi yang berlaku antara firma, sama ada integrasi itu secara menegak ataupun secara mendata. Okey, maksud integrasi menegak ni ialah firma dapat mengawal aktiviti huluan atau hiliran dalam industri. Contohnya KFC lah. KFC ni yang membekalkan ayam goreng kan, ayam goreng KFC tu. Jadi dia masuk menegak ni ialah daripada asas, daripada awal proses peternakan ayam, macam mana dia menyediakan ayam, menternak ayam lah. Okey, dari segi makanan dia punya kualiti dia, tengok dia punya kesihatan ayam, berapa kali dia cucuk, dan macam mana dia bekalkan, jumlah bekalan ayam untuk dibekalkan kepada restoran KFC di seluruh negara. Itu masuk atas ke bawah. Okey, jadi daripada mula hinggalah daripada anak ayam yang mula-mulanya proses disediakan, diuruskan sehinggalah tersedianya ayam goreng. Tu. Kalau integrasi mendata ni dia meningkatkan daya saing firma melalui pengumpulan modal yang besar ni, maksudnya penggabungan secara mendata. Dia bukan atas ke bawah, dia maksudnya sektor-sektor yang sama akan bergabung. Itu maksud integrasi mendata bagi memperkuat dan mewujudkan jaringan yang lebih kukuh lah dalam satu sektor ataupun industri tersebut. Contoh yang diberikan ialah penggabungan bank-bank di Malaysia, seperti bank yang kecil lah, seperti Bank of Commerce bergabung dengan Bank Bumiputera Malaysia Berhad. Jadi sekarang dia dah jadi CIMB namanya. Jadi dia bank-bank itu masuk mendata, integrasi kerjasama secara mendata. Itu contoh lah. Kita boleh tengok juga contoh lain, seperti contoh mungkin shopping kompleks, pasaraya dan sebagainya yang bergabung jadi pasaraya yang besar. Macam itulah contoh dia. Okey, seterusnya ialah tak ekonomi bidangan. Kita tengok tak ekonomi bidangan dari segi maksud dia dulu. Okey, tak ekonomi bidangan ni ialah kemerosotan kecekapan.
Sebab dia tak. Sebab kalau ekonomi bidangan peningkatan kecekapan, tapi bila tak ekonomi bidangan kemerosotan kecekapan, hasil atau akibat daripada peningkatan dalam kos per unit pengeluaran apabila firma mengembangkan skala pengeluaran ataupun industri berkembang secara keseluruhan. Maksudnya 3 keyword lah. Tak ekonomi bidangan itu bermaksud apabila firma mengembangkan saiz pengeluaran secara besar-besaran, berlaku peningkatan dalam kos per unitnya, yang menyebabkan kecekapan yang semakin merosot. Itu kita panggil tak ekonomi bidangan. Ini samalah definisi tadi. Kita tengok kesan tak ekonomi bidangan ni terhadap keluk kos purata jangka panjang. Ia ditunjukkan di bahagian keluk LRSC yang mencerun ke atas ataupun semasa LRSC sedang meningkat dari kiri ke atas, ataupun dia merujuk kepada keluk di bahagian keluk kos purata jangka panjang yang sebelah kanan yang sedang meningkat. Kalau dalam rajah ni daripada titik B ke titik C apabila pengeluaran ditambah lagi kan. Jadi pergerakan titik ini menunjukkan pergerakan titik di sepanjang ataupun di atas keluk LRSC yang sama daripada titik B ke titik C. Itu yang digambarkan kesan tak ekonomi bidangan pada rajah. Seterusnya penentu tak ekonomi bidangan ni dia ada banyak Itu tak ekonomi pengurusan, tak ekonomi kewangan, tak ekonomi pemasaran, tak ekonomi teknikal dan tak ekonomi pengkhususan. So bermaknanya dia daripada ekonomi bidangan tadi, faktor-faktor ekonomi bidangan tadi, apabila jadi tak ekonomi, dia jadi tak ekonomi pada perkara-perkara yang tadi juga kita tengok satu-satu. Contohnya tak ekonomi pengkhususan. Kalau sebelum ni pengkhususan melakukan kerja secara khusus, secara berulang-ulang, secara pembahagian kerja, dia akan mengurangkan kos. Tapi lama kelamaan pengkhususan yang dilakukan dalam proses pengeluaran ni dia akan menimbulkan kesan yang agak negatif di jangka masa yang panjang. Apabila kerja yang sama dilakukan berulang-ulang sehingga membosankan pekerja. Jadi adalah pekerja yang akan mula jemu dan menjaskan daya pengeluaran dia punya proses pengeluaran. Ada yang bercakap-cakap, ada yang ponting, ada yang berehat lama, sepatutnya rehat 1 jam jadi rehat 1 jam lebih, 2 jam, contoh macam itulah. Itu maksud bila kesan pengkhususan yang berlaku menyebabkan tak ekonomi pengkhususan. Dan ini semua akan menjejaskan kecekapan tenaga buruh yang meninggikan kos purata pengeluaran. Yang kedua tak ekonomi pengurusan. Tak ekonomi pengurusan ni kalau sebelum ni pengurusan yang baik, yang cekap, yang mahir dari segi arahannya, dari segi peraturannya, dia akan mengurangkan kos sebenarnya. Tapi lama kelamaan ketidakupayaan firma ataupun pihak pengurusan syarikat mengawal struktur firma yang semakin besar itu, dia akan menimbulkan pelbagai masalah lain seperti masalah tenaga kerja yang terlebih ramai, pembaziran, kawalan yang agak longgar, mungkin melibatkan jabatan tertentu sahaja ke, jadi ada jawatan sektor lain yang di luar kawalan kerana operasi yang terlalu besar, jadi dia akan meninggikan kos pengeluaran. Ketidakcekapan mula berlaku. Jadi kekurangan koordinasi antara jabatan dalam firma itu dia menyebabkan keputusan itu tidak dapat dilakukan dengan selaras atau dengan cepat kerana sektor dah terlampau besar, operasi pengeluaran dah terlampau berskala besar kan. Jadi keadaan demikian akan menjejaskan kecekapan firma seterusnya meninggikan kos per unit pengeluaran. Dari segi tak ekonomi kewangan ni, firma yang besar dia mempunyai hutang yang tinggi. Mula-mula tu dia boleh mendapat kepercayaan daripada bank untuk pinjaman, tapi bila dah banyak pinjaman dilakukan, hutang tinggi, so ada masalah pula kalau dia banyak meminjam daripada sisi kewangannya, ada menyebabkan mungkin masalah nak membayar balik, terbeban dengan kos pinjaman yang tinggi kerana bunga yang tinggi itulah. Jadi firma terpaksa menanggung kos pembayaran faedah yang tinggi, sudah pasti dia akan menjejaskan operasi pengeluarannya. Kan?
Jadi jika pinjaman tidak digunakan secara berkesan untuk meningkatkan, maka sudah pastilah produktiviti itu akan terjejas dan seterusnya kos per unit firma tu mula meningkat. Jadi itu tak ekonomi kewangan lah. Yang keempat, tak ekonomi pemasaran ni macam mana pula? Kalau sebelum ni dia dapat menikmati harga yang lebih murah, yang kompetitif kan, apabila mendapatkannya daripada pembekal. Tapi sekarang ni bila dah operasi sudah semakin besar, banyaklah aktiviti pemasaran yang dilakukan seperti promosi dan pengiklanan yang mungkin menjadi satu pembaziran kerana memanglah untuk meluaskan pasaran, pengiklanan dan promosi perlu, tetapi mungkin ada di bahagian lain juga akan melakukan aktiviti yang sama. Dan ini mungkin berlakunya pertindahan, perbelanjaan ataupun aktiviti yang sama kan. Jadi ini semua akan meninggikan kos. Okey. Seterusnya kegagalan aktiviti promosi dan pengiklanan itu sendiri juga akan meninggikan kos per unit. Mungkin nak mengiklankan produk di kaca TV ke di surat khabar tu, bila dah terlalu besar, kegairahan itu memberikan kegairahan kepada firma untuk melakukan iklan, tetapi mungkin jadi satu tindakan yang membazir lah, kerana kesan kepada pengguna untuk menarik pengguna membeli mungkin tidak seperti yang dijangka. Jadi ini meninggikan kos, ataupun apabila kos ni satu pembaziran juga, dan sudah pasti kos per unit juga akan terus meningkat. Okey, seterusnya ialah tak ekonomi teknikal. Apabila terlalu banyak output dikeluarkan dan jangka masa yang terlalu panjang, dia akan menyebabkan operasi pengeluaran secara berterusan yang menyebabkan kehausan, mungkin ada kerosakan ke atas peralatan dan memerlukan penggantian alat peralatan. Ini akan semua meninggikan kos dan memerlukan peruntukan yang lebih diperlukan untuk memperbaiki dan mengganti peralatan rosak. So, semua ini akan meninggikan kos pengeluaran dan seterusnya akan menyebabkan tak ekonomi teknikal yang menyumbang kepada tak ekonomi bidangan. Okey. Tak ekonomi bidangan luaran. Kemerosotan kecekapan firma ni itu yang menyebabkan ekonomi bidangan luaran menjadi tak ekonomi bidangan. Peningkatan dalam kos per unit pengeluaran apabila kemerosotan kecekapan firma yang meninggikan kos per unit, tapi datang atau punca daripada faktor luaran apabila industri berkembang. Jadi ini dikenali sebagai tak ekonomi bidangan luaran. Okey. Dan kesannya kepada tak ekonomi luaran kepada kelur LRAC adalah peralihan kelur LRAC, kos peralatan jangka panjang ni selari ke atas daripada LRAC 1 kepada LRAC 2. Okey. Penentu tak ekonomi bidang luaran ni ada dua saja, iaitu kekurangan faktor pengeluaran dan masalah kesesakan. Okey, yang pertama, kekurangan faktor pengeluaran ni perkembangan industri menyebabkan persaingan firma-firma untuk memperoleh faktor pengeluaran. Biasalah, bila faktor semakin sumber semakin kurang, persaingan akan berlaku dengan firma untuk mendapatkan sumber yang kurang itu, dengan terpaksa membayar harga yang tinggi untuk mendapatkan sumber, seperti sumber buruh, terutama buruh yang mahir. Kerana nak mendapatkan buruh yang mahir, kena upah yang lebih lah perlu dibayar kepada mereka, dan seterusnya kos pengeluaran akan meningkat. Yang kedua, kesesakan. Kita faham bahawa penumpuan firma di kawasan-kawasan, terutama di kawasan industri, dia menyebabkan kesesakan. Kesesakan ini memerlukan kemudahan bekalan elektrik, air yang sudah pasti tidak mencukupi untuk menampung keperluan firma. Dan kesesakan bukan menyebabkan kesesakan jalan raya saja. Memang kesesakan jalan raya itu boleh menyumbang kepada kelambatan pemasaran ke kawasan-kawasan yang sepatutnya untuk pengedaran produk kan. Tetapi keadaan ini akan menyebabkan dia mengganggu proses pengeluaran firma dan seterusnya meningkatkan kos operasi lah, dan seterusnya menyumbang kepada tak ekonomi bidangan luaran lah khususnya. So I think itu saja untuk sesi ini. Sekian.